Tak hadir sidang media parti baru Dr. Mahathir. Apa langkah Syed Saddiq? Ahli Parlimen Muar itu dispekulasikan menubuhkan parti berasaskan belia. Meskipun seorang demi seorang akar umbi bersatu keluar parti bagi menyokong penubuhan parti baru berasaskan Melayu oleh bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad, perhatian tertumpuk pada anggota Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, bekas Ketua Pemuda Bersatu Armada, itu tidak hadir dalam sidang media penubuhan parti baru itu pada Jumaat lalu yang dikatakan akan berpegang pada perjuangan asal bersatu, iaitu untuk memerangi rasuah. Syed Saddiq yang dikenali sebagai penyokong kuat Mahathir dikatakan berada di Johor ketika itu. Bagaimanapun, sikap membisu Syed Saddiq menguatkan lagi spekulasi bahawa wujud rancangan di pihaknya untuk menubuhkan satu parti politik baru berasaskan belia bagi menghadapi pilihan raya umum PRU ke-15 nanti. Jika benar ini bermakna dia akan bertukar haluan daripada parti baru Mahathir yang dijangka diketuai oleh bekas pemimpin Kanan Bersatu yang menyokong Mahathir dan anaknya Mukhriz sebagai pengerusi dan presiden sementara. Ketika dihubungi bekas Exco Armada Aulia Ahmad Husamuddin yang hari ini mengumumkan keluar parti, memberi bayangan bahawa memang ada rancangan berhubung gerakan itu baru berasaskan belia. Buat masa sekarang kami sedang bincang dan rancang, kata Aulia kepada Malaysia Kini. Apa yang pasti kami akan mulakan gerakan belia. Sama ada itu menjelma sebagai satu parti, itu belum dapat dipastikan kerana ada beberapa ahli belia dari parti lain mungkin akan turut serta, katanya ketika ditanya rancangan masa depan membabitkan Syed Saddiq. Selain Syed Saddiq, beberapa bekas pemimpin Bersatu yang sebelum ini mencabar pemecatan mereka daripada parti tampil menyokong parti baru Mahathir, termasuklah bekas Setiausaha Agung Bersatu Marzuki Yahya, ahli Parlimen Simpang Renggam Masli Malik, ahli Parlimen Kubang Pasu Amiruddin Hamzah dan ahli Parlimen Seri Gading Syahrudin Muhammad Saleh. Libatkan aktivis Liga Rakyat Demokratik. Antara gerakan belia yang wujud buat masa ini termasuklah Liga Rakyat Demokratik yang antara lain menyokong usaha Parlimen Digital yang menghimpunkan 222 wakil belia bagi persidangan Dewan Rakyat Maya selama 2 hari baru-baru ini. Setiausaha Agungnya Amir Abdul Hadi memberitahu Malaysia Kini bahawa meskipun idea penubuhan parti berasaskan belia sudah berulang kali timbul dan dibincangkan, perkembangannya tidak lebih daripada peringkat awal sahaja sejak sebelum PRU 14 lagi. Perbincangan itu terus berlangsung tapi tak ada keputusan konkret, katanya ketika ditanya berkenaan perkembangan membabitkan pergolakan politik semasa. Amir berkata gerakan mereka telah bermula sejak 2015 lagi dan menuju PRU 14 mereka melancarkan kempen bagi menyokong calon belia daripada DAP, Bersatu dan Amanah. Beberapa calon yang mereka sokong akhirnya berjaya dipilih menjadi wakil rakyat, termasuklah Adun Paloh dari DAP, Sheikh Omar Ali dan Adun Ketari Yong Syafura Othman. Tambah Amir seperti dalam gambar dengan kabar angin bertiup kencang bahawa PRU 15 mungkin diadakan lebih awal berbanding tarikh tamat penggal pada 2023. Liga Rakyat Demokratik akan terus kekal di antara platform NGO bagi menjalankan aktivitinya, termasuk pengagihan bantuan pada kumpulan rentan semasa Perintah Kawalan Pergerakan. Kalaupun kata ada parti berasaskan belia, Liga Rakyat Demokratik tak akan terlibat secara keseluruhan. Mungkin akan ada individu bertanding PRU 15, katanya, yang menambah bahawa ahlinya turut melibatkan ahli politik belia daripada parti-parti politik sedia ada. Liga Rakyat Demokratik ada misi dan visi sendiri dan akan kekal macam itu, katanya lagi. Mahathir berkata parti barunya itu merupakan parti bebas dan tidak terikat dengan mana-mana pihak sama ada PN maupun PH. Ekoran masalah dengan PKR namun boleh menjadi sekumpulan yang dapat menentukan siapa yang akan menangi PRU nanti. Pengumuman parti baru itu mencetuskan tindak balas keluar parti di kalangan ahli-ahli Bersatu, manakala Bersatu bahagian Kelang juga kini didakwa telah terbubar. Malaysia Kini telah berkali-kali cuba menghubungi Syed Saddiq untuk mendapatkan komen, namun masih belum mendapat respons. Ayo kita beralih ke perkongsian berita yang terakhir. UMNO terpaksa pindahkan Khairi Jamaluddin ke kerusi lain. Langkah itu didakwa perlu diambil bagi membolehkan timbalan Presiden UMNO bertanding di kerusi Parlimen dalam PRU akan datang.
Selepas bertapak selama 3 penggal, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin Abu Bakar dilapor akan dipindahkan ke kerusi di luar Rembau pada pilihan raya umum PRU akan datang. Langkah itu akan diambil bagi membolehkan kerusi berkenaan ditandingi Ketua UMNO kawasan itu Muhammad Hassan. Bekas Menteri Besar Negeri Sembilan itu dipetik sebagai berkata, dalam PRU akan datang dia tidak lagi bertanding di peringkat Dewan Undangan Negeri. Ini kawasan saya dan sebagai Ketua Bahagian UMNO, saya menawarkan diri di sini, katanya ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan UMNO Cawangan Sri Kota semalam. Dipetik portal Malaysia Post, Muhammad berkata, dia tidak tahu ke mana Khairy Jamaluddin akan diletakkan pada PRU akan datang. Pun begitu, Muhammad yang juga timbalan Presiden UMNO membayangkan Khairy Jamaluddin tidak akan dibiarkan begitu sahaja. Kata Muhammad, Khairy Jamaluddin tidak akan dibiarkan begitu saja. Sebaliknya, kemungkinan akan diletakkan di sebuah kawasan lain yang dianggap selamat buat bekas Ketua Pemuda UMNO. Khairy Jamaluddin dijangka diberi tugas untuk merampas kembali kerusi Tampin yang kini diwakili Hassan Bahrom dari Pakatan Harapan PH. Ia dijangka tidak menjadi masalah besar kerana kedudukan Muhammad sendiri sebagai pengerusi UMNO Negeri Sembilan. 2 orang di satu tempat. Untuk rekod, Khairy Jamaluddin 46 merupakan salah seorang pemimpin berprofil tinggi. Sejak awal dia menyertai politik. Selain merupakan anak menantu kepada Perdana Menteri kelima Malaysia, pendekatan politik anak bekas diplomat itu juga berwarna-warni. Dalam pemilihan UMNO pada 2018, dia menaruhkan diri bertanding untuk jawatan Presiden, tetapi gagal apabila dikalahkan anggota Parlimen Bagan Dato' Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Khairy Jamaluddin mula bertanding di Rembau pada PRU ke-12 yang diadakan pada 2008. Dia sekali lagi memenangi kerusi Rembau pada PRU ke-13 dengan mengalahkan 3 calon lain. Dalam PRU 14, Khairy Jamaluddin mempertahankan kerusi berkenaan dengan majoriti lebih 4,300 undi. Akhir-akhir ini, Khairy Jamaluddin menarik perhatian ramai apabila memberikan komen yang kurang disenangi setengah pihak mengenai bekas Perdana Menteri ke-6 Najib Razak. Menurut Khairy Jamaluddin, masih ada setengah pihak berharap agar Najib kembali mengetuai UMNO walaupun dia sudah didapati bersalah atas dakwaan salah guna kuasa, pecah amanah dan pengubahan wang haram. Muhammad berkata dalam PRU akan datang dia perlu bertanding di kawasan Parlimen. Disebabkan ada 2 orang dari satu tempat, kita kena berpecah ke kawasan lain. Ayo katanya. Kita beralih ke perkongsian berita terakhir. Exco Armada tinggalkan bersatu, bakal masuk Parti Tun. Dalam kenyataannya, Abu Hafiz sempat menyatakan harapan mahu melihat bersatu kembali kepada perjuangan asal mereka melawan kleptokrat. Pemimpin muda bersatu Armada Nasional, Abu Hafiz Salihuddin, menjadi pemimpin terbaru meninggalkan parti itu bagi menyokong gerakan baru diketuai Dr. Mahathir Mohamad. Abu Hafiz mengumumkan peletakan jawatannya hari ini. Dengan keputusan tersebut, dia juga melepaskan semua jawatan dalam bersatu, termasuk Exco Armada, Ketua Armada Bahagian Wangsa Maju dan Ketua Armada Cawangan Tertai Mewah. Menurut beliau, semoga bersatu kembali memperjuangkan objektif asal ketika ia ditubuhkan bagi melawan kleptokrasi dan memenuhi aspirasi perjuangan Ayahanda Tun Dr. Mahathir Mohamad, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Ketika dihubungi, dia mengesahkan niatnya untuk menyertai parti bekas Perdana Menteri itu apabila ia ditubuhkan nanti. InsyaAllah masuk Parti Tun, katanya kepada Malaysia Kini. Dalam satu hantaran Facebook, Abu Hafiz berkata, jawatan lamanya sebagai Ketua Armada Wangsa Maju akan dipangku oleh Naib Ketuanya Ahmad Ajmain buat masa ini. Mahathir yang juga anggota Parlimen Langkawi mengumumkan penubuhan parti baru berasaskan Melayu pada Jumaat lalu. Parti itu belum mempunyai nama atau berdaftar dengan Jabatan Pendaftar Pertubuhan ROS. Kata Mahathir, parti itu bebas dan tidak terikat dengan mana-mana pihak sama ada Perikatan Nasional PN maupun Pakatan Harapan PH. Namun boleh menjadi kumpulan yang dapat menentukan siapa yang akan memenangi pilihan raya umum PRU nanti. Berikut adalah statistik perjalanan perjuangan ke Putrajaya. Parti Perikatan Nasional 57, 31, 25. Pakatan Harapan sebanyak 91. Warisan 10, Mahathir 6. Mufakat Nasional Bersatu, Sekutu MN Bersatu dan warna merah adalah 91 iaitu Pakatan Harapan. Lebih 111 untuk cukup majoriti bagi Parti Perikatan Nasional.
Pengumuman Mahathir itu mencetuskan gerakan keluar parti dalam kalangan ahli Bersatu, termasuklah setakat ini Bersatu bahagian Klang yang didakwa terbubar. Antara yang meninggalkan Bersatu ketika ini ialah Adun Jeram di Selangor, Muhammad Rashid Rosli, dan anggota Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu, Ekadir Jasin, Tariq Ismail Mustafa dan Abu Bakar Yahya. Malah dijangka itu bukanlah pengakhirannya apabila akan ada lagi yang keluar parti dari Johor. Menurut seorang adun kanan di negeri berkenaan, Mahathir yang merupakan Perdana Menteri Kerajaan PH juga merupakan pengasas dan pengerusi Bersatu. Bersatu mengalami krisis apabila presidennya Muhyiddin Yassin membawa parti itu meninggalkan PH bagi membentuk kerjasama dengan UMNO, BN, PAS, PBS, GPS dan STAR dalam langkah Sheraton penghujung Februari lalu. Sementara Mahathir tidak bersetuju dengan langkah itu. Ekoran itu, kerajaan PH tumbang membuka jalan untuk Muhyiddin dilantik menjadi Perdana Menteri sejak 1 Mac yang lalu. Semua sumber berita telah dipetik daripada Malaysia Kini Online. Terima kasih kerana anda tidak jemu-jemu menyokong perkembangan channel ini. Terima kasih juga kerana anda menonton dan mendengar video ini sehingga ke penghujungnya. Dengan itu, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Jangan lupa sekali lagi untuk klik pada butang lonceng untuk pemberitahuan apabila saya berkongsi sebarang video yang terbaru. Jangan lupa untuk kongsikan video ini ke akaun media sosial anda seperti Facebook dan juga WhatsApp. Sebelum saya terlupa, jika anda mempunyai sebarang komen, sila tinggalkan pada ruangan komen di bawah. Pastikan komen anda sentiasa berhemat dan menjaga sensitiviti teman-teman yang lain. Terima kasih. Kita berjumpa lagi di video yang mendatang.